Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad tanhallu bihi al-uqad. Dalam dunia ni macam-macam lah untuk kehidupan berkeluarga, untuk berkahwin, macam-macam lah untuk balasan baik dan buruk dunia. Akhirat pun begitulah, untuk hidup bahagia dan akhirat. Ini semua duduk di bawah 720 notions. Boleh faham tak sekarang ni? Okey. Okey. Itu saya kata saya langkah cepat-cepat ni. Kita tak kenal lagi ayat fa'il lah. Tak apa, jangan risau. Hari ni kita kenal isim, dalam 70% dah kita kenal. Hari ni kita lompat, kita pergi ke akhir. Akhir dia notion. Okey, tuan-tuan. Sekarang ni tuan-tuan kena salin. Okey. Dalam Quran banyak ayat yang menyatakan darjah berfikir, iaitu suruh kita berfikir, melihat alam, melihat langit, melihat laut, melihat segala kejadian Allah untuk memberi kita kaya dunia dan akhirat. Betul tak hari ni ramai orang kaya raya, betul tak? Ada semalam saya minum air dengan seorang kaya. Saya tak tahu dia orang kaya, dia kaya sungguh, kaya. Tapi masa nak belajar, masa nak bayar tu, dia bayar. Jadi saya kata dia kaya lah. Saya tanya kawan saya, siapa tu? Dia kata, Datuk. Datuk ni yang import lembu ni. Import lembu untuk beri makan kita orang, Datuk ni lah. Oh, kaya sungguh. Pergi makan-makan semua RM12, 6 orang. Murah kan? Minum teh petang. Tapi dia kaya kerana lembu. Dia kaya kerana lembu. Cuba gambar apa yang ada dalam lembu. Lembu ni haiwan, ternakan. Betul tak? Maknanya ternakan, pertanian, culture, semua dalam Quran. Ada saya pernah jumpa orang yang jual emas. Emas jongko-jongko ni dia kaya kerana dalam Quran kata ma'din. Ma'din ni artinya lombong. Dia lombong, kaya dari lombong. Okay. Ada orang yang saya jumpa juga, dia supply spare part kapal terbang. Kaya juga. Ya, kaya. Tapi dia pengangkutan. Ada orang tu saya jumpa, ini jumpa betul, kaya, lagi kaya pada semua ni. Dia ada kolam kertas sampai 10 kolam. Artinya dia pengeluar tisu dan tokeh kepada surat khabar lama. Tidak ada siapa yang tak dengar ayat surat khabar lama. Ada tak? Tempat dia, ada tak? Tempat saya 4 kali sehari. Surat khabar lama, tokeh dia dah jumpa dah. Tokeh dia masuk Islam dah. Dia ada berapa kolam tu. Kolam dia tu tengok dia menghasilkan tisu kan. Tisu, keluar tisu. Ini orang kaya betul-betul. Itu berhasil daripada recycle. Recycle pun ada dalam Quran. Tak pernah jumpa recycle dalam Quran. Okey. Hari ni saya nak beritahu tuan-tuan puan, peringkat berfikir dalam Quran. Tulis tajuk. Notion dia selalu berfikir dalam Al-Quran. Okey. Kita ambil satu ayat dia. Dalam Quran, seseorang yang berfikir, dia ada melalui 8 proses. Nombor 1 paling rendah, nombor 2 paling tinggi. 8 peringkat proses dia. Ini dari Quran, tak boleh kita deny dari Quran. Kalau sekadar 1, 2 tak cukup makan. Kalau nak bahagia di akhirat, sampai sini. Ada orang sampai sini je dah kaya dah. Tapi dunia saja. Kalau sampai sini, mesti syurga punya. Okey? Agaknya orang yang ramai tu kena hantar sampai sini tak? Ya, sampai tak nampak. Sampai tak nampak jalan tu. Ramainya. Okey. Apa dia tahap yang pertama dan apa ayat dia? Apa dia tahap akhir sekali? Apa ayat dia? Jadi tuan-tuan saling bersama dengan saya sebab saya tak sempat nak fotokopi. Okey, tahap pertama dia kata tahap ta'qilun. Pernah dengar dalam Quran ta'qilun? Afala ta'qilun. Itu tahap pertama. Paling rendah sekali. Ya. Ya. Ini tahap pertama, tuan-tuan. Dia panggil ta'qilun. Afala ta'qilun. Apakah tidak kamu berfikir?
Ini tahap pertama ni. Okey, tahap pertama. Okey, apa ayat dia? Ayat dia surah 12 ayat 2. Okey, kita buka ayat ni. Sekarang kita analisa. Okey. Mana isim? Mana isim dia dalam ayat ini? Cuba buka, Cik Wan. Ayat ni surah 12 ayat 2. Ya? Yusuf. Okey, tuan-tuan. Doktor, dia apa doktor? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Okey, surah 12 ayat 2. Ya, inna anzalna hu. Ya, Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Tuan-tuan. Ini ayat menunjukkan tahap pertama berfikir dalam Al-Quran. Ta'qilun ni. Nama dia ta'qilun. Okey. Cuba cari berapa isim dah ni. Cari berapa isim. Cepat-cepat. Inna nasah. Inna haram nasah. Na ni dalam na ni. Dalam na ni ada nahnu, tahu tak? Satu, okey? Okey, nampak tu ni? Lagi? Na. Lagi? Hu. Lagi? Takilu fa'il. Tapi walaupun dah tu ada fa'il, kita tak masuk kira. Okey? Jadi berapa isim? Okey. Kita jumpa tak la'alla ni haraf nasah? Jumpa tak yang adik-adik 10 tu? Buka kik. Buka kik. Kita jumpa tak? Kita jumpa tak haraf nasah tu? Adik-adik 10? Ni? Nampak tak haraf nasah? Buka kik nombor 6A. Kik 6A. Kik 6A. Ni saya kena ikut cari England 6A, kik 6A. Kik 6A. Kik 6A kan? 6A. Haraf nasah, la'allah. Tahu tak? Ni la'allah. Okey, tuan-tuan jumpa semua? Kik 6A. Kau jumpa semua? La'allah ni tuan-tuan. Kum ni mesti isim lah sebab selepas haraf nasah. Dia adik-beradik inna, betul tak? Saya nak suruh mahir ni lah. Nak suruh mahir ni lah. Okey? Nak suruh mahir ni lah. Okey? Inna ni asal dia inna campur dengan nahnu. Betul tak? Jadi inna. Ni inna ni asal dia inna campur dengan nahnu. Jadi nahnu ni isim. Na ni pun isim. Hu pun isim. Isim. Okey. Ini ayatnya, notion dia, tahap berfikir yang pertama manusia. Jadi kalau tuan buka ayat ni, tuan tahu ini sebenarnya ayat menunjukkan manusia berfikir tahap 1. Ada 8 tahap lagi. Ada 7 lagi tahap dia. Jadi selama ni kita baca, kita tak tahu tak ini ayat dia tahap 1 berfikir? Tak tahu. Bila kajian orang buat, baru tahu berfikir baru tahap pertama baru. Dia baru tahap pertama. Sedangkan Tuhan kata, Tuhan kaitkan orang yang berfikir ni asasnya orang yang memahami Quran dalam bahasa Arab. Jadi tuan-tuan ni kalau faham Quran dalam bahasa Arab, tahu dhamir haraf semua, baru tahap pertama berfikir. Boleh betul? Ni jarang majrur tak payah ingat lagi.
Sebab itu Tuhan kata, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turun Quran dalam bahasa Arab supaya kamu berfikir. Itu dalam preview saya bagi ayat ni. Okey. Jadi tuan-tuan boleh baca ni, boleh i'rab ni. Tuan-tuan boleh sebut kenapa dia baris atas. Kerana baris atas ni B11, betul tak? Ini kena B20, betul tak? Betul? Tengok dah tak betul dah. Jangan lupa. Ini ya? Ini isim. Isim. Tanda dia tanwin. Tanwin. Saya tanya kenapa dia baris atas? Kenapa dia tanwin baris atas? Sebab dia tak lari. Sebab dulu juga, sebab dia ada fa'il, ada isim baris atas. Quran dan bahasa baris atas. Kenapa dia Arabiah baris atas juga? Kenapa dah diikut ni? Tabik. Jadi kalau dah tahu ini B11, ini B20, oh bagus dah tu. B11 tu apa? Puan Latifah, B11 tu maf'ulun bih. B20 apa dia? B20 tu tabik. Hebat dah tu. Berfikir dah tu. Okey. Jadi kita terus apply kan. Okey. Anzalnahu, sesungguhnya kami turun dia. Dia ni kena turun. Siapa dia? Quran. Dia ni Quran. Jadi ini pun jadi maf'ulun bih, kena turun. Okey. Ini maf'ulun bih, ini maf'ulun bih, ini maf'ul utama, ini maf'ul kedua. Okey. Jadi untuk faham nahwu sarah ni, tuan-tuan mesti kena kreatif. Okey tuan-tuan, tahap kedua berfikir dia panggil tafakkarun. Ini tahap kedua. Ya. Ayatnya iaitu surah 3 191. Ini ayat tahap kedua berfikir. Ya. Jadi tahap kedua ni, tuan-tuan kena salih, tahap kedua ni tahap merasa ilmunya tiada. Lantas dia nak mencari ilmu. Ya, tafakkarun ni merasai tiada ilmu, lantas mencari ilmu. Okey, okey. Tahap pertama tadi inginkan ilmu. Ya, tahap pertama tadi inginkan ilmu. Tahap kedua merasa kurang ilmu, nak mencari. Jadi tuan-tuan ada tak dua-dua ni? Kalau tuan-tuan ada dua ni, memang nak mencari ilmu. Ini bukan saya kata, ini Tuhan kata. Tahap pertama, ya, tahap pertama apa dia? Inginkan ilmu. Tahap kedua, rasa kurang ilmu, lantas ingin mencari. Itu maksud makna kepada tafakkarun. Kalau tuan-tuan jumpa perkataan tafakkarun dalam Quran, itu tahap kedua, iaitu rasa kurang ilmu. Orang yang terasa ilmunya kurang, lantas nak mencari, itu orang yang berilmu sebenarnya, kata Imam Syafi'i. Orang yang rasa kurang ilmu tapi tak rasa nak cari, itu orang yang bahaya. Jangan cari orang macam tu. Bahaya, dia banyak cakap benda-benda yang tak guna, kan? Sebab itu Nabi kata sebaik-baik orang yang manusia adalah orang yang kalau dia bercakap, dia ada hujah, ada dalil, atau tidak dia diam, kan? Jadi hari ni jangan cakap banyak-banyak, diam je. Surah 3 ayat Surah 3 ayat 191. Jadi kalau boleh balik rumah cari ayat tu ya, tulis. Saya tak dapat nak beri dengan detail ayat tu. Nanti kita tengok pula tahap ketiga. Tahap ketiga. Jadi sekarang ni tuan-tuan faham, kita belajar nahwu sarah bukan untuk nahwu, tapi untuk memahami makna dalam ayat. Makna dalam ayat tu bukan definitions, makna tu makna the use of the ayat. Ataupun dalam bahasa mudah dia kata pengalamian. Apa dalam bahasa Inggeris? Pengalamian. Kita mengalami ayat itu dalam kehidupan kita. Ini baru ayat berfikir, belum ayat bekerja keras lagi. Okey. Okey, yang ketiga,
yang apa tu? Tapak karun mana daripada wayar tapak karun ni maknanya Berfikir dan mencari, mengingatkan. termasuklah. Ya. Yang ketiga, pernah dengar tak perkataan tazakkarun? Tahap ketiga. Tazakkarun ya. Nak tulis Jawi ke Umi? Tazakkarun ya. Tonton. Ini al-aqlu, dia punya isim dia. Ini al-fikru, hasil dia. Ini az-zikru, zikir. Zikir ini maknanya continuous learning after leaving school. You may end your school but not education. Itu the meaning of tazakkarun. Always looking for knowledge. Looking for knowledge always. Because kita punya orang kata tabiat otak kita sentiasa mencari yang baru. Itu dia panggil at-tazakkar. Tazakkarun. Cuba sebut tazakkarun. Afala tatazakkarun. Itu tahap ketiga. Tuan-tuan balik nanti cari ayat dia. Tazakkarun ni ayat dia iaitu ayat 30 surah 35 ayat 37. Ya? Yasin. Fatir ya. Jadi kalau boleh sebut ini Fatir, Yasin, ini Ahzab, that's good dah. Okey. Okey, tazakkarun. Tuan-tuan tengok ni, ini tengok dia konsep apa dia meaning. Kembali kepada isim. Isim ini isim dia al-aqlu. Akal. Dia panggil the source of knowledge is akal. Akal ni dalam kajian psikologi dia ada 3 jenis bahagian. Yang pertama dia panggil akal tengah, yang kedua akal atas, yang ketiga akal bawah. Itu kajiannya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan 3 bahagian akal itu? Kalau tuan-tuan loki dalam bentuk macam ni tuan. Ya, ni dia. Ni dia. Ini dipanggil limbik. Ini dipanggil apa tu? Ini dipanggil stem. Ini dipanggil middle brain. Ini akal berkaitan dengan seksual. Bukan seksual apa, tidak. Ini keinginan, kegairahan. Ini stem, ini skill. Ini dipanggil berkaitan dengan knowledge. Ya. Ini besar tak? Besar tak? Ini kecil ya. Ini stem ni, bahagian bawah pangkal otak. Ini skill. Ini dipanggil intellectual activities, dan ini lebih kepada dipanggil otak, hawa nafsu. Hawa nafsu bukan baik, buruk saja. Hawa nafsu nak ngejar impian. Macam hari ni tuan-tuan, hawa nafsu juga ni datang kelas awal-awal. Nak jumpa ustaz balik kan? Itu juga. Dan bila balik duduk berbual-bual lama kat kedai, hawa nafsu juga tu. Jadi why not we turn our hawa nafsu to the positive side? Ya, dan ini dia kata boleh berkembang ni. Boleh berkembang ni. Kalau banyak ilmu ni dia berkembang. Kalau saya belajar di England ya kita tak tahu. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan punya berkembang, bila cukur kepala ada bagi bengkok ni. Tengok siapa yang cukur kepala. Berkembang tu. Mana otak kita ni expand dia. Expand kan. Okey, itu dia. Dan kajian Zakara. Ingat mengingat. Zikir. Sebut menyebut. Tazakkarun. Dalam Quran ya. Dalam Quran tu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Ya, yang tidak lupa ingatkan Allah. Okey. Yang kelima ni kita yang ke berapa? Yang keempat ni 4. Yang keempat iaitu dia panggil tafqahun. Tafqah. Ni. Daripada perkataan fiqh. Fiqh. Isim dia fiqh. Apa ni fiqh? Fiqh ni kita learn something critical. We learn something in depth, secara mendalam. Ya, kaji apa sebab sembahyang tu rokok. Itu maksudnya. Ya, kita learn something. Ya, tafaqah ni maknanya kita mengamati dan memahami sesuatu rukun, sesuatu masalah.
Kalau kita sembahyang, angkat takbir, sunat. Kenapa? Itu fiqhnya kenapa? Kerana surrender kepada Allah Ta'ala. Ya, surrender. Macam ni kalau kita surrender dengan musuh. Tangan kan? Orang tak ada surrender macam tu, kena tembak lah. Surrender kan? Betul tak? Surrender kan? Okey. Isim dia fiqh. Tafaqquh ni surah 17 ayat 44. Okey. Kita mengkaji notion dalam Quran ni setelah kita faham semua nahwu saraf. Setelah kita tahu semua haraf isim mabni murad dan sebagainya. Ya, jadi bila kita dah belajar ni, kita dah lupa dah itu nahwu saraf tu, dia sendiri dia masuk dalam otak kita. Tengok saja mim mesti majrur. Tengok saja kanan mesti marfu'. Tengok saja ni semua dah tahu dah kan. Ini peringkat yang tinggi. Saya beritahu kan. Jadi tuan-tuan mesti ingat. Nanti kita analisa satu tadi kan. Nahwu saraf. Okey. Kita tidak mungkin boleh memahami ini kalau tak faham nahwu dan saraf. Mesti ingat tu, tinggi tuan belajar ni. Memang tinggi ni. Okey. Yang ke berapa? Yang kelima. 5 ke 6? 5 tinggi ni. Ta'lamun. Ta'lamun. Ni. Tinggi tak? Al-ilmu. Tinggi. Orang yang ada ilmu ni tinggi. Ilmu dia akhlak yang mulia, baik. Tengok senyum je. Tengok muka dia, mari je dia senang selesai. Ya. Orang yang baik, wajah, tingkah laku perasaannya. Ilmu ya. Ilmu ni tuan-tuan lihat. Bila kita sebut pasal ilmu, tuan-tuan mesti ingat, ilmu ni adalah akhlak. Orang berilmu, akhlak dia mesti baik. Ya, bila dia berakhlak baik, tentu sekali dia berilmu. Dua-dua tu tak dapat lagi. Ya, akhlak baik, bercakap baik dan sebagainya kan. Okey. Okey. Di mana kita belajar dalam Quran ada 3 aspek. Ingat tak? Quran. Tuan-tuan ingat lagi tak? Satu dia panggil akidah. Yang ketiga dia panggil akhlak, betul tak? Yang kedua dia panggil syariah. Okey, ini akidah, akhlak dan syariah. Jadi akhlak kita yang patut diambil contoh adalah akhlak Quran. Quran itulah akhlak kita. Ya. Okey. Okey, sampai Tuhan kata sesungguhnya orang yang merendahkan suara mereka ketika berdepan dengan Rasulullah ni, ini adalah orang-orang yang berjaya melawan ujian Allah dan mereka itu adalah bahagia di akhirat. Maknanya nak melawat Nabi tak boleh bising. Tak boleh, tak boleh. Sampai Tuhan sebut dalam ayat terpampang di depan tu, ayat tu, sesungguhnya mereka yang merendahkan suara kepada Rasulullah. Sebab Rasulullah kata, siapa yang ziarah saya masa saya di kubur saya, macam saya hidup di bawah tu kan. Jadi kalau dia hidup macam mana? Nak bising-bising tak boleh. Okey. Okey, yang ke berapa? Ya? Contoh mana? Ayat ta'lamun ni. Contoh dia ayat ta'lamun ni iaitu surah 7 ayat 62. Surah 7 ayat 62. Nanti kita cari satu Lepas tu surah 55 ayat 1. Surah 55 ayat 1 hingga 4. Tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan 700 lebih. Ini baru satu. Belum masuk bab pendidikan anak-anak lagi. Belum masuk bab mencari harta lagi. Kalau bab cari harta ni tuan-tuan balik ni terus nak mega jual kain pisang kat depan rumah. Ruginya kita, berdosa kita duduk. Tuan-tuan patutnya kalau ikut Quran ni, balik pejabat ni pergi buka pejabat. Siapa ada kepakaran macam saya ni, selamatlah kan. Dah bersara ngajar nahwu lagi. Okey. Ini balik tidur kat rumah. Bukan tuan-tuan lah, orang lain. Buang masa cuci kereta, betul tak? Sahabat saya tu 3,000 bayar nak tukar tayar dia panggil flat. Tak ada flat. Yang nipis tayar. Nipis kan? Tayar nipis tu 3,000 tukar. Habis mana tayar lama? Tayar lama baru lagi beli tayar flat. Tapi ngaji nahwu tak nak? Itu Tuhan dah tutup fikiran. Betul tak? Saya kata, saya 1 sen pun tak payah keluar kalau nak tukar tayar flat. Buang angin je lah. Saya kata, buang angin flat lah kan.
Ha? Ya bang? Tak lamun. Banyak. Okey, cuba tengok ni surah 7 ayat 62. Apa dia kata? Apa bunyi dia? Ayat dia ni, tuan-tuan. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Mana? Wa a'lamu minallahi uballighukum risalati rabbi. Ini ayat yang menunjukkan bahawasanya al-ilmu. Okey. Okey, ini yang berapa ni? Yang berapa ni? 6 ya? 6 ya? 7. Tak apa ni 7. Ya, 6 dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Okey, 6. 6 ya? Salin dulu. Kita dah jumpa. Yang ke-6, barulah tuan-tuan masuk kepada, dia panggil dalam Quran ulil absar. Pernah dengar tak perkataan ulil absar? Pernah dengar ulil absar? Ada ayat kan? Ada. Ulil absar. Ulil absar, uli ni maknanya memiliki al-absar, pengecaman yang tajam. Pengecaman yang tajam. Absar ni mata. Dia boleh nampak apa yang mata tak nampak. Maksudnya kan, ini orang bisnes perlu ada ni. Dia looking forward. Dia panggil pemikiran dia diverge. Dan dia nampak double. Dia nampak satu, dia nampak lagi satu. Dia nampak lagi satu. Itu absar. Jadi orang absar ni orang yang sangat tinggi pengetahuan dia, double pengetahuan dia. Absar. Tuan-tuan nampak pada kereta tu, apa yang tuan nampak pada sebuah kereta? Apa nampak? Nampak tayar, kedai tayar kan? Nampak minyak petrol, kedai minyak. Jangan tengok minyak lagi. Tengok pada komponen. Proton Saga pun beribu komponen. Tengok jauh sikit, tengok pada vendor. Tahu tak vendor? Vendor komponen. Berapa ribu vendor ada. Tengok pula apa tu lagi, tengok apa lagi. Banyaklah tengoklah. Itu dia. Itu baru tengok kereta, cuba tengok langit. Dari langit ada apa? Jadi ini absar. Jadi tuan-tuan, Al-Quran mengajar kita menengok jauh. Menengok jauh. Okay, jadi nak tengok jauh, kena ingat nahu surah dulu. Okay? Seronok tau bila kita tengok tu. Tuan-tuan, bawa kereta tak sedar sampai ke mana-mana pun. Sebab duk fikir kan, duk tengok ni. Okay? So, kita tidak boleh paksa otak kita melihat kalau otak kita dah bersedia untuk melihat. Tak boleh. Tuan-tuan tak boleh paksa untuk melihat. Dia akan lihat sendiri. It is spontaneous, happen. Okay? Betul tak? Tengok orang pancik tayar, dia tak pernah ajar tuan-tuan untuk berhenti, tapi tuan akan berhenti tengok. Pasal absar, penglihatan. Tengok orang perempuan peluk duduk, nunggu gitu. Tengok okay. Ingat ya, kesian dia. Yang ke-7, ayat sokongan. Ulil absar, ayat dia surah 3 ayat 13. Surah 3 ayat 13. Lepas tu surah 6 ayat 104. Cuba tuan-tuan tengok satu surah 6 ayat 104. Apa dia cerita dia? Tengok saja. Surah 6 ayat 104. Buka tengok aje. Jadi kalau tuan-tuan dapat memberi makna ni kepada seluruh ayat Quran ni, ya Allah, memang tak boleh buat kerja buat lah. Ya. Nampak tak surah 6 ayat 104? Ya dah? Ya? Cuba baca ayat dia. Yes. Saya hanya ambil sebahagian ayat saja. Qarja'akum basairu min rabbikum. Cuba terjemahkan. Basar itu maknanya looking forward. Ya, qad sesungguhnya telah datang kepada kamu basairu min
rabbikum. Okey, basair itu maknanya melihat secara dalaman. Melihat dengan ilmu. Sesungguhnya telah datang kepada kamu penglihatan dalam daripada Tuhan kamu. Maknanya bukan sekadar lihat. Macam kita lihat orang aksiden tu, tinggal begitu saja. Penglihatan yang datang dengan ilmu serta amal, ya, dan ada sesuatu selepasnya. Itu absar, itu yang ke-6. Ada 2 lagi. Ada 2 lagi. Kadang-kadang ada orang ni Tuhan lihatkan dia, tapi dia tak beriman kepada Allah. Ada juga. Tuhan lihatkan dia macam-macam peluang, tapi dia tak kembali, nahu pun tak faham. Tapi itu adalah ujian Allah kepada orang tu. Ya. Ya. Kerja akum basairu. Dia akan ada perkataan yang sama dengan keyword dia. Keyword dia tu al-absar. Absar ni basair samalah. Absar dengan basair samalah. Okey? Tak jumpa? Ha, 104. Al-An'am. Surah haiwan. 104 tu. Ha. 104 lah. Ha. Oh, saya tengok yang ni saya. Ha, 104. Tak apa. Ya. Nanti kita akan bagi tajuk, tuan-tuan cari di rumah. Saya akan bagi at least 30 topik. Ini baru the first topic. Baru the first topic. Ya, ini climax dah. Lepas tu kita tengok topik, daripada topik tu kita tengok nahu. Tengok surah. Setuju tak? Orang sekarang ni belajar surah tapi tak pergi pada topik. Tak tahu pun ada topik ni. Ni kita topik kan. Okey, yang ketujuh dia panggil 104. 6 Al-An'am. Okey. Hari ni kalau tuan-tuan tengok Al-Quran, tuan-tuan tak dapat tak placekan dia punya notion? Tak dapat kan? Tak dapat. Bukan tuan-tuan kata tak dapat. Orang-orang yang pakar-pakar pun belum dapat lagi. Kecuali kita find out dia punya notion, then only kita put dia punya notion ayat. Itu bukan senang nak mahir kata. Ini kajian orang. Kita kena ambil, ya. Satu lagi, yang ketujuh, kita dah short time. Yang ketujuh, tuan-tuan, pernah dengar tak perkataan ulil albab? Kan? Albab ini bukan pintu. Albab ini artinya mufrad dia lub. Lub ini orang yang berfikir dalam, berfikiran tinggi, dengan knowledge yang tinggi. Dia panggil lub. Di Perak ada orang nama Lub. Ada orang nama Lub. Lub tu, Lub ni, Lub Ahmad, Lub. Kan? Lub. Lub ini jamak dia albab. Yang lebay tu bukan. Yang lebay tu bukanlah kau, betul. Ulul albab, ulul albay. Okey. Ni dia punya bunyi ulul albab. Okey. Bukan abwab, Cik Wan. Kalau abwab, pintu. Albab. Albab ni Ulu. Ulu ni mana memiliki. Al-abab. Mufrad dia lub. Okey? Lub ya. Lub. Okey, ayat dia iaitu surah 5 ayat 100. Banyak lagi. Surah 5 ayat 100, banyak lagi. Jadi kalau tuan-tuan nak bercakap tentang berfikir, tak larang nak bercakap dah ni. Sejam tak cukup ni Latifah. Nak bercakap untuk kaum wanita. Huraikan ni, baru saya bagi ayat, baru belum terang lagi ayat dia. Ya, cuba kita cari satu ayat surah 5 ayat 100. Jumpa doktor. Ayat 100 ya.
Ada tu je, cuba. Ada albab. Ya? Fattakullah. Okay, fattakullah ya ulil albab. Mana takutlah kamu wahai Allah, wahai orang-orang yang mempunyai pemikiran yang tinggi. Maknanya dikaitkan dengan orang-orang yang sampai ke tahap ulul albab ni, inilah dia orang yang takutkan Allah. Jadi kalau tuan-tuan ni dah ada sampai ke tahap tu, maka albablah kita. Albab tu maknanya orang yang berfikiran tinggi. Supaya ulil albab. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu akan mendapat kemenangan. Jadi tengok tahap yang hampir terakhir ni. Kita akan tengok apa dia tahap yang akhir sekali orang yang berfikir ni. Ini yang tahap ahli syurga kan. Ni tahap akhir sekali ya. Dalam ayat ini kita selalu baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ada tak ayat tu? Sesungguhnya kejadian langit, bumi, ya, dan kejadian malam dan juga siang menjadi sumber berfikir kepada orang-orang yang berfikiran tinggi. Maksudnya orang yang berfikiran tinggi, dia akan melihat apa yang boleh dia dapat daripada kejadian langit dan bumi. Itu maksudnya. Hari ni kita bila hujan turun pun tak kisah. Ni tak? Bila kemarau tak pernah fikir kemarau. Marah aja kan? Tak pernah nampak apa benda yang di sebaliknya. Tapi orang berfikir dia nampak. Dia nampak apa yang perlu dia dapat daripada hujan turun dan sebagainya. Itu dia. Keberuntungan. Jadi hari ni kita tak marah je. Hari ni tengok. Ya? Nombor 7. Okey. Yang ke-8 yang kita duk baca dalam zikir kita hari-hari, iaitu dia panggil hikmat. Al-hikmat. Kebijaksanaan. Orang putih kata wisdom. Ya ke tidak? Taklah. Hikmat ini maknanya yang ke-8 ya. Okey. Ya. Okey, yang ke-8 ni tuan-tuan dipanggil al-hikmat. Al-hikmah. Kebijaksanaan. Dalam Quran dia kata yu'til hikmah man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Dia beri hikmat pada orang yang dia kehendaki. Dan siapa yang dapat, maka dia dapat kebaikan yang tidak boleh tolak banding lagi dunia dan akhirat. Itu paling tinggi itu. Ya, ayat dia 500. Bukan, ayat dia 2 surah 2 ayat 269. Iaitu surah Al-Baqarah. Kita baca selalu dalam solat kan? Bertahan sabarlah ya, ayat Al-Baqarah. Siapa jumpa dah ayat tu? Okay. Al-Baqarah Apa ceng ayat dia? Ya? Yang tadi ayat yang saya baca tadi. Yu'til hikmata man yasha. Yu'ti tu dia memberi. Ya tu pun dia. Dia memberi kebijaksanaan. Yalah, ilmu.
yang tinggi kepada siapa yang dia suka. Waman yu'ta, dan siapa yang diberi ilmu itu faqad utiya khairan katsira, maka dia sebenarnya telah mendapat anugerah yang baik banyak di sisi Allah. Nak capai tahap itu tak paling tinggi sekali. Ya. Wa ma yazakkaru illa, dan tidaklah diberi peringatan melainkan oleh orang-orang yang tahap yang kedua tadi, ulul albab. Maknanya untuk mendapat hikmah kita mesti melalui albab. Tak boleh terus sampai ke albab, sampai ke hikmah tanpa albab. Maknanya dalam ni tuan-tuan, berfikir dalam Quran ni, dia punya notionnya berfikir dan karakter dia a process. Dalam Quran tu ada proses. Proses ni maknanya nak berfikir mesti ada proses. Tak boleh terus pergi tiba-tiba bangkit pergi hikmah. Tak boleh. Dia bukan boleh dapat begitu. Dia mesti melalui dulu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini albab, absar, al-ilmu, al-fiqhu, az-zikru, al-fikru, al-aqlu. Kita isimkan dia. Ya? Al-hikmah. Jadi hikmah ni paling tinggi sekali. Kalau tuan nak bercakap di surau dah cukup baguslah. Bawa ayat tu terjemahkan je. Terang ni jar majrur. Terang jar majrur, terang. Okey. Jadi tuan-tuan mesti ingat, kita belajar nahwu ni itu sebagai jambatan untuk kita belajar tentang hikmat dalam ayat. Okey, boleh? Ada apa nak tanya? Ya, San. Adakah berfikir Al-Quran ni sebagai salah satu daripada 720 notion yang kita ustaz cakap? Yang kita yang 720 notion. Itu ya. Sebahagian lah ni Sebahagian lah. Berfikir Al-Quran. Berfikir Al-Quran. Secara berfikir. Okey. Tuan-tuan, betul doktor tanya. Ingat tak kita belajar dulu Al-Quran menyelesaikan masalah 5 maqasid. Okey? Maqasid mana ni? Maqasid mana ni? 5 maqasid. Ya? Akal. Sebab tu akal duduk di atas sekali. Akal tak duduk di bawah. Akal duduk di atas sebab akal ni dijunjung oleh manusia untuk meletakkan manusia ke tahap yang lebih baik. Dalam Quran juga Allah telah memberi 16 ciri manusia yang baik. Ya, yang mencapai tahap hikmah ni. Okey, 16 ciri dia manusia yang baik. Ya, ini salin je lah dalam masa 30 saat. Boleh tak? Sebab masa saya tak apa, sebab petakan pun tak apa. Kita dah suka mengajar. Okey, salin Yang pertama, saya pun tak ingat juga ni, takut tak ada sini. Okey, tuan-tuan salin salin apa yang ada. Yang pertama Muslim, mesti orang Islam. Okey. Yang kedua mukmin. Yang ketiga muttaqin. Okey, salin Jadi nak jadi orang yang berhikmat ni mesti pertama dulu Islam dulu awak. Tak Islam tak boleh. Ya. Seberapa yang saya ingat ya. Yang pertama Muslim. Kalau bukan Islam tak boleh. Yang kedua mukmin. Mukmin mesti beriman. Yang ketiga muttaqin, mesti bertakwa. Paling tinggi. Yang keempat matin, mesti teguh. Yang kelima madin, mesti serta beragama. 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam apa tu? Muslih. Sentiasa mufid. Muslih ni sentiasa reformer, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu muslih, mufid, muhasib. Muhasib ni sentiasa checklist. Okey. Yang ke-9 murid. Murid ni continuous learning. Gairah nak belajar. Murid ini curious. Kita kata curious. Murid mana curious. Kita dah pakai untuk orang yang belajar sekolah. Curiosity, curious ya. Okey. 10.
Okey, mujammil. Mujammil ni. Mujammil ni maknanya value added. Islam mewajibkan umat ni sentiasa value added dalam apa juga productivity kehidupan kita makin bertambah. Dekat nak mati makin bagus, bukan dekat nak mati makin tak bagus. Makin jahat. Itu artinya mujammil daripada jamala. Okey. Mujammil. Okey, yang ke-11 ni yang 10 mursyid. Pernah nak perkataan mursyid? Mursyid ini maknanya sentiasa nak bagi bimbingan pada orang. Jadi tuan-tuan, jadikan ilmu nahwu saraf ni bimbing orang. Mursyid. Ya, macam tok guru kita kan, mursyid. Ya, di Kelantan baru ni ada 2 orang sekali tok guru mati meninggal. Bila tok guru dah meninggal, harap-harap kita dah jadi tok guru, kan? Kalau dah ini pun dah meninggal muda-muda macam mana? Okey. 10, 11, 12, 16 semua. Mudah hasil. Okey. Okey. Mufid itu memberi faedah pada orang lain. Menolong orang, ya. Okey. Manfaat pada orang lain. Mufid lah, daripada afar dah. Mufid. Jadi tuan-tuan, jadi semua ni bukan jadi satu saja, jadi semua sekali. Balik tengok tolong orang. Paling tidaknya balik tengok isteri mengelabah, tolong masak. Ya, ataupun hari ni orang perempuan dia paling suka kalau suami balik, hari ni sayang jangan masak. Hari ni abang yang bawa. Buat balik nasi Arab tengok. Tengok Arab. Arab. Seronok tak? Itu hadiah yang paling hebat bagi seorang isteri. Tapi ini balik tanya, ada ikan jeruk. Ikan jeruk tu mati cepat tau. Kawan saya baru meninggal beberapa bulan lepas kerana kuat makan ikan jeruk. Ikan masin jeruk. Tak ada ikan jeruk tak sah. Saya tak makan ikan jeruk. Ikan teri jeruk tu tak, yang dalam balang tu kan, itu belum tahu lagi halal tu. Kau tengok dia punya lemak banyak kan. Ikan teri. Tapi belum tentu lagi. Tapi kadang saya kebah juga. Apa? Okey. Satu lagi dia panggil, yang saya lupa tapi makna dia mudah hasil. Mudah hasil ada perkataan dia yang dalam bahasa Arab. Mudah hasil ni makna easy looking. Easy looking, mudah tengok, orang suka tengok. Tengok Dr. Mat selesai masalah semua kan. Tengok, suka tengok. Daripada dah mari dah. Marah tu kan. Dah mari dah. Marah tu. Orang yang kalau orang suka orang ni tahu. Mesti ada seronok kan? Itu dipanggil mudah hasil. Ada dalam bahasa Arab dia. 13 dalam Quran. Mujammil, murid, muhasib, mufid, muslih, madin, matin, muttaqin, mukmin, muslim. Okey, ini nama dia. Dia adalah Mujammil. Okey, lagi minggu depan. Tak ingat. Simpan 3. Tak ingat. Minggu depan. Okey. Okey, insya-Allah kita semua ada ayat. Semua ada ayat menyokong macam mana nak dapat ni semua. Jadi dalam Quran ada 16 ke 8, 17 begitulah. Karakter manusia yang dikatakan khalifatullah. Dia tak kata khalifatun Nabi, betul tak? Dia kata betul tak khalifah Allah? Khalifah Allah tu doesn't mean that kita nak buat kerja Allah. Bukan. Kita nak buat kerja yang Allah kata manusia mesti buat. Bukan aku buat. Antaranya, tuan tengok ni batu-batu ni semua. Pintu-pintu tu. Mana rumah dia? Rumah dia dari bukit. Betul tak? Tapi kenapa datang sini? Ini kerja manusia. Manusia kena bawa kayu, buat dinding, buat pintu, mahal-mahal jual dengan harga mahal. Tapi Allah menjadikan kayu, menjadikan hujan. Itu kerja Allah. Jadi itu nama dia Mujammil. Mujammil ni dia panggil value added. Ya, value added.
menambah nilai kepada apa yang ada. Okey, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhanamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa anta bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami wal alim tub alaina innaka tawwabur rahim wa la tu'akhizna bil 'adza wa jarra ya karim. Rabbi shfina min kulli da. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah kami daripada segala penyakit, wa afina min bala, dan jauhkanlah kami daripada segala bala. Rabbana taqabbal minna, terimakanlah segala apa yang kami minta ya Allah, wa afina wa af'anna, dan ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dan dosa jiran-jiran kami, rakan kami di serta guru kami ya Allah, dengan rahmat dan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam.